My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk kita meneruskan halaman ke-172 pada hari ini, dan kita ingin memulakan majlis kita ini dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Moga-moga Allah menambahkan ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Ustaz ya. Safa sihat. Alhamdulillah ya. Kita nak meneruskan Ustaz pada halaman 172 bersama tuan-tuan yang berada di rumah. Yang kita doakan tuan-tuan terus istiqamah dan berkongsi di Facebook, dan maklumkan kepada rakan-rakan yang lain. Kita doakan perkongsian tuan-tuan itu adalah sebagai satu respon kepada apa? Kepada ayat yang kita nak baca pada hari ini, yang kita ingin lihat sinopsisnya bersama. Bermula daripada ayat 164, apakah isinya? Kita menyambung kepada peristiwa Sabtu ya. Kali ini ada 3 kumpulan, dan kumpulan kedua bercakap dengan kumpulan ketiga. Siapa mereka? Kita akan baca daripada ayat 164 hingga ayat 166. Kemudian kita akan melihat ya, sebenarnya berkaitan dengan hakikat tentang orang-orang Bani Israel Yahudi ya, yang mengalami yang terhina ya di dunia, di akhirat, terbahagi, terpecah di dunia ini, kecuali orang-orang yang soleh ya. Termasuklah peristiwa bukit yang diangkat, itu akan kita lihat besok. Tetapi kita akan melihat bagaimana kaitannya dengan perpecahan dan tersebarnya orang-orang Bani Israel ini ke seluruh dunia. Mengapa sampai jadi begitu, dan apa kaitan dengan kita yang membaca pada halaman 172 ini. Jadi sama-sama kita mulakan dengan bacaan ayat 164 hingga 168 bersama Ustaz Tirmizi Ali. Batuk sikit ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya sayangi dan hormati sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala. Seperti biasa, kita cuma bantu-bantu kita share rancangan majlis ilmu kita ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat di sana dapat belajar Al-Quran tadabbur dengan sebab daripada usaha yang kecil kita. Alhamdulillah. Inilah specialnya My Quran Time ini. Sebelum kita melihat makna satu persatu untuk kita terapkan nilai dalam kehidupan kita, kita baca terlebih dahulu ayat itu dengan bacaan yang semua. Satu muka tadabbur, satu muka itu dibaca. Bukan mana sekadar tengok 2-3 kalimah, tidak. Ini satu rancangan yang saya kira
jarang ada di negara kita. Alhamdulillah kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga diberi kekuatan untuk diteruskan. Kerana antara jalan untuk kita nak tadabbur al-Quran, kata para ulama, yang pertama sekali mesti kita al-qiraatu as-sahihah. Maksudnya baca dulu al-Quran itu, bacalah dengan tajwid dengan baik. Mudah-mudahan dengan sebab itu Allah, sebab tu Ustaz Fazrul ni dia punya special sikit Ustaz Faz. Di mana-mana program Ustaz Faz, kalau dia nak tadabbur, dia nak mesti ada qari baca dulu. Al-Quran tu dibaca dulu, disebarkan dulu. Kemudian lepas tu ditadabbur, kerana so pasti ada rahsia-rahsia yang mungkin di salah satu sebabnya Ustaz ni, bila baca itu ya, kita zikir kepada Allah kan, dia menenangkan. Bila menenangkan tu, perasaan kita bersedia untuk Allah bagi lagi cara apa ilham kan, apa mesejnya itu nampak lebih jelas. Kalau kita tak dengar, kita terus dibaca terjemahan, kadang-kadang perasaan kita masih berceramuk tu. Betul. Kan, mesej yang terbaik pun kita jalan sambil lalulah, macam kita belajar kat sekolah menengah ke kat universiti tu, kalau tengah fikir macam-macam tu baca buku teks pasal exam besok gelabah kan. Dia tak jadinya, walaupun cover tu cover kan, daripada kulit ke kulit, tapi tak masuk kan. Jadi bacaan yang baik ya, malah kalau saya lah kan, dengar imam tu baca baik, kat belakang tu kita boleh tadabbur. Tapi kalau bacaannya nak tak nak, kita pun jadi macam resah dalam hati, tadabbur tak jadi ya. Jadi itu mengapa pentingnya bacaan Quran yang baik. Tuan-tuan baca, belajar ya, dan kita dengarkan bersama Ustaz Tirmizi Ali. Baik, insya-Allah kita baca ayat 164 hingga 168. Auzubillahi minasyaitanir rajim. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون صدق الله العظيم
Surahul Azim. Surahul Azim, itulah bacaan daripada ayat 164 hingga 168 daripada halaman yang ke-172. Dan semalam tuan-tuan sekalian kita sudah pun melihat kepada peristiwa Sabt, ya, iaitu perundangan ataupun peraturan kepada Bani Israel pada hari Sabtu mereka tidak boleh menangkap ikan, ya, mereka adalah kumpulan yang berada di tepian pantai ustaz, ya, di tepi laut, mereka tak boleh ambil ikan tersebut, kena tunggu hari Ahad, ya. Tetapi kerana ia syurra'a, ia amat berkilau ataupun menarik perhatian, maka mereka cuba cut the corner, ya, istilahnya mereka bermain dengan peraturan, iaitu ada yang kata bahawa mereka letak pada hari Jumaat, hari Ahad ambil, ataupun ada yang kata bahawa mereka ambil pada hari Sabtu tetapi mereka tak makan, ya. Jadi bercakap tentang peristiwa Sabtu ini, ia bukanlah sekadar peraturan Sabtu itu, tetapi secara umumnya tuan-tuan, pelajarannya ialah jangan main-main dengan peraturan yang dibuat ataupun diberi tahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang mungkin kerana dia kata dia tak nak pakai istilah riba ustaz, ya, dia kata nama apa, dia kata nama faedah, ataupun bayaran tambahan ataupun hadiah, ya. Kalau riba memang riba lah, kan, ataupun dia kata bahawa ini bukannya rasuah ni, ini adalah hadiah daripada saya menghargai awak buat kerja. Yang dapat gaji itu apa, kan, mengapa tak bagi hadiah dekat makcik yang cuci longkang tersebut, contohlah, kan. Jadi ini adalah logik-logik yang salah yang dibuat oleh penjenayah, ya, ataupun orang yang berbuat dosa, yang kita harapkan kita ada ke potensi itu sebenarnya setiap manusia untuk berbuat kebaikan, ya, untuk buat takwa dan juga berbuat perkara yang fujur ataupun yang keji, tetapi kita mohon pada Allah kita ambil pelajaran daripada perkara ini. Jadi apa yang kita kena buat pada ayat 164 ini, kumpulan kedua, kumpulan pertama yang buat silap tadi itu, yang cuba melanggar undang-undang, kumpulan kedua bercakap kepada kumpulan ketiga. Siapa kumpulan kedua? Kumpulan yang atas pagar ataupun apa aku kisah. Kan, aku tak buat salah, kan. Jadi dia bercakap kepada kumpulan ketiga. Kumpulan ketiga siapa? Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang sangat kuat. Kumpulan kedua ini ialah dia tak buat, ya, kesilapan, tetapi dia tidak mahu ta'izuna qauma, tidak mahu memberi nasihat, tidak mahu memberi nasihat. Kumpulan ketiga adalah orang yang memberi nasihat. Dan kumpulan kedua ni kata orang ini buat salah, nanti dia akan dihancurkan, dia akan diazab oleh Allah dengan sebesar-besar azab. So buat apa nak kisah? Buat apa jaga tepi kain orang, istilahnya ustaz, ya. Jadi balasan kumpulan ketiga, ya, qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Subhanallah, dua perkara penting kita perlu ambil paling kurang daripada jawapan kumpulan ketiga yang mengingatkan ini, ya, kumpulan yang mengingatkan kepada hidayah yang kita dah belajar sebelum ini. Dia kata ini sebagai ma'dziratan ila rabbikum, ini sebagai alasan nak beritahu pada Allah untuk selamatkan siapa? Bukan selamatkan orang yang itu. Orang itu satu hal, nanti yang kedua. Tapi yang pertama sekali adalah sebagai alasan untuk saya. Untuk saya selamat. Ya, jadi sebenarnya apa pelajarannya tuan-tuan? Bila kita, ya, contohnya kita tahu bahawa ada orang yang buat silap, ya, buat rasuah contohnya, kan, ataupun menipu. Kita boleh je kata tak apalah, kan, dia tipu saya tak apalah, kan. Kita boleh buat begitu. Tetapi kalau kita buat begitu, kita jadi kumpulan kedua. Jadi kumpulan kedua. Kumpulan yang ketiga ialah dia kata saya nak selamatkan diri saya di hadapan Allah, ya. Ma'dziratan ila rabbikum, agar bila Allah tanya kamu buat apa, kamu dah tahu dah orang ni menipu, dia bagi rasuah, mengapa kamu tak buat apa-apa, kan. Jadi kumpulan ketiga saya lepas, saya selamat. Wala'allahum yattaqun, lebih penting lagi ialah dia mengharapkan orang yang dia ingatkan itu bertakwa. Jadi dia tak ada terus menghukum. Itu sebabnya orang kumpulan kedua dia kata muhlikuhum au mu'adzibahum, ya, Allah akan hancurkan mereka, Allah akan azab mereka. Kumpulan ketiga tak cakap begini. Dia kata moga-moga mereka ini akan bertakwa. Itu sebabnya tuan-tuan, ya, bila kita tak mengingatkan orang lain, bukan kita maksudnya kita doa ya Allah moga-moga dia, tapi kita tak beritahu apa-apa. Sebenarnya kita masih lagi pada kumpulan yang kedua, kecuali kita paling lemah lah, pakai hati kita berdoa, itu okey. Tetapi kalau kita ada kuasa, kita boleh bercakap, menegur, ya, kita sokong kepada kempen yang ada, contohnya kempen anti rasuah contohnya. Kita kata tak nak,
no rasuah, kita cakap begitu, ataupun saya pun takkan bagi rasuah untuk cepatkan lagi projek ataupun kertas kerja ataupun borang saya, maka itu tandanya kita adalah kumpulan ketiga. Kita bila berhadapan dengan Allah, kita ada makzirah, kita ada excuse, alasan. Kita kata, ya Allah, aku dah ingatkan dia, aku tak mampu ubah dia. Harapnya mereka bertakwa. Jadi di sebalik kita mengingatkan kawan-kawan kita, sebenarnya di situ ada kasih sayang daripada kita. Kita ada kasih sayang mengharapkan dia menjadi orang yang bertakwa. Kita tidak terus menghukum. Orang yang menghukum siapa? Orang yang biarkan sahaja ataupun dia sekali bersekongkol dengan perkara keburukan tersebut. Pada ayat yang ke-165, falamma nasu, ya, maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan. Tengok tuan-tuan, ini kesannya, ya, anjainal ladzina yanhauna anisu, Allah menyelamatkan kepada mereka yang menyeru ataupun mencegah daripada perkara buruk tersebut. Itu sebabnya kita kena terlibat. Kita makin baca Quran, makin lagi kita nak menguatkan nilai tauhid dalam diri kita. Tandanya apa? Yanhauna anisu. Barulah Allah akan selamatkan kita, dan Allah akan wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Allah akan menimpakan siksaan kepada orang yang zalim dengan siksaan yang berat disebabkan kefasikan, kederhakaan mereka. Perbincangan ulama ialah siapa yang kena, termasuk orang yang atas pagar tadi, nombor 2. Ya, kerana apa? Kerana mereka ini menghukum awal-awal, dia ingat dia dah selamat, tapi sebenarnya Allah hanya selamatkan anjainal ladzina yanhauna anis su, orang yang mencegah kemungkaran saja. Kalau tuan-tuan ada kempen untuk kita mencegah perkara-perkara keburukan ataupun menyokong kebaikan, kita terlibat dengan kempen tersebut, kita sahaja yang dijanjikan oleh Allah untuk diselamatkan. Selepas itu Allah menyatakan pada ayat 166, maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala larangan, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Dalam konteks Bani Israel, Yaumus Sabt tadi itu, ya, ahli Sabt yang mereka tipu tadi itu, akhirnya mereka dihukum. Salah satu hukuman pada mereka ialah mereka menjadi seperti, jadilah kamu kiradatan, seperti kera ataupun seperti monyet lah ustaz, ya, khasiin, yang hina. Kerana apa? Kerana mereka menghina kepada perundangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu siasaan mereka. Tapi banyak lagi siasaan yang menghinakan Allah boleh bagi, ya, yang kita dengar berita macam-macam, kita tidak mahu perkara tersebut. Syaratnya apa tuan-tuan? Kita tak boleh duduk diam kata saya tak buat, ya. Buat tu dah kesalahan. Tetapi jangan kita duduk diam, tetapi kita mesti bersama dengan orang-orang yang melarang perkara tersebut. Jadi pada ayat 167 Allah membawakan kepada kita apa yang berlaku seterusnya kepada Bani Israel. Mungkin kita nak baca sekali lagi, ya, apakah isinya untuk kita sedar Bani Israel adalah satu kaum yang diberikan banyak kurniaan, rasul, hidayah daripada Allah SWT. Macam-macam, manna wassalwa diberikan, boleh lepas daripada Firaun, macam-macam. Tetapi bila mereka ingkar, mereka dihina, sambungannya pada ayat 167 bersama Ustaz. Silakan. Okey, insya-Allah kita akan baca, kita pasakkan lagi ayat 167. Wa idz ta'adzana rabbuka fa. Ya, Okey, betul. auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa idz ta'adzana rabbuka la Inna rabbaka lasari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Sadaqallahu Surah Al-Nazim ayat 167 ini Allah mengingatkan, ingatlah ketika Tuhanmu memberitahu, wa id ta'adzana rabbuka. Ini Allah membuat pengumuman besar ni, ya.
bukan kecil-kecil. Ini kira macam azan lah Ustaz ya. Azan tu mesti kuat-kuat. Allah beri pengumuman ini, la yab'athanna alaihim. Allah akan bangkitkan ke atas mereka sehingga hari kiamat apa? Man yasumuhum su'ul azab. Kita tengok dari segi sejarah bagaimana orang Bani Israel ini Allah bangkitkan orang yang akan menghina mereka. Mereka pergi Babylon, mereka kena. Mereka pergi ke Farsi, mereka kena. Mereka pergi mana lagi? Mereka pergi ke Palestin, jumpa orang yang sembah berhala. Lepas tu orang di sana tu jadi Kristian. Dia menekan lagi Bani Israel ini. Kemudian datang Nabi Isa, ya, sebenarnya nak selamatkan mereka, tapi disebabkan degil. Pasal degil, akhirnya mereka sendirilah yang menzalimi diri mereka sehingga dihina. Mereka istilahnya diaspora Ustaz ya. Mereka berata-rata ya, berpecah seperti mana Allah nyatakan pada ayat yang ke-168, wa qatta'nahum fil ardi umama. Ya, kami pecah-pecahkan mereka ini di seluruh alam. Itu sebabnya kalau saya dulu dekat US jumpa dengan Yahudi, ya, dia pergi ke Europe, dia pergi ke mana apa sebagainya, ini sebenarnya membenarkan ayat ini. Allah. Ya, dapat jumpa. Pasal kat Malaysia tak jumpa orang Yahudi sangat Ustaz ya. Adalah dia datang ke KLCC, tak tahulah dia lepas ke tak ya. Tetapi bila jumpa mereka, minhumus salihun wa minhum duna zalik. Sebahagiannya baik, sebahagiannya tak. Ya, macam Abdullah bin Salam pada zaman sahabat, dia orang Yahudi masuk Islam, salihun. Ada yang tak. Wa balawnahum bil hasanati was sayiat. Ada yang diberikan kebaikan dan juga sayiat. Itu sebabnya kalau di dunia ini banyak pemikir-pemikir Nobel ya, yang pengasas Nobel Prize itu dia orang Yahudi. Einstein, apa lagi, Karl Marx, semua orang-orang Yahudi ini dia diberikan hasanat was sayiat. Dengan kebaikan dia buat perkara baik, ataupun ada yang membawa ideologi komunis kepada perkara-perkara yang teruk, la'allahum yarji'un. Allah bagi mereka macam-macam walaupun mereka dah berpecah satu dunia ini, agar apa? Agar kembali kepada Allah Subhanahu taala. Jadi bila kita baca ayat 168 ini, kita tahu bahawa berpisahnya mereka satu dunia adalah menunjukkan kebenaran Al-Quran satu. Yang keduanya ialah mengapa jadi begitu? Kerana asalnya mereka ini pada satu tempat, tetapi disebabkan oleh mereka tidak mengikut dan menghina kepada perundangan Allah, Allah pecahkan. Dan kita tidak mahu ahli keluarga kita Ustaznya, negeri kita, negara kita ni berpecah ya. Kerana apa? Kerana suka cut the corner ya, suka main-mainkan, dan apatah lagi tidak melaksanakan apa yang dinamakan sebagai yanhauna anisu, iaitu menghalang daripada perkara buruk yang berlaku dalam sesuatu masyarakat, rasuah ke, tentang amalan tidak berteraskan pada Quran dan sebagainya. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu perkataan wa'adha, iaitu nasihat ataupun peringatan. Ini berulang 25 dalam Al-Quran, 25 kali, dan salah satunya dalam ayat yang ke-164. Kita perlu memberi peringatan sesama kita, kerana kalau tidak dicegah kemungkaran, kita akan menjadi kumpulan kedua yang khawatir akhirnya akan diazab, akan dipecah-pecahkan, hancur kekuatan yang ada kepada umat Islam ini sendiri. Jadi ini formula untuk kita terus bersama tauhid dalam surah Al-A'raf. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. Dan orang-orang yang berpegang teguh pada kitab, yakni Taurat, serta melakukan salat akan diberi pahala. Sesungguhnya kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang beramal saleh. Alhamdulillah, ini adalah petikan ayat terakhir pada muka surat ini, insya-Allah akan ditadabbur oleh Ustaz Fazrul. Sedar tak sedar kita telah jatuh cinta pada Al-Quranul Karim, ataupun
Al-Quran itu telah masuk dalam hati kita tanpa kita izin. Tanpa izin masuk dalam hati Ustaz. Apa dia? Without Ustaz? Permission. Without permission. Saut yang yadkhulu ila al-qalb, masuk dalam hati kita tanpa kita sedar-sedar, kerana kita telah jatuh cinta pada Al-Quran. Kita berkumpul walaupun di jauh-jauh, masing-masing jauh, kita membaca, kita mendengar, kita tadabbur Al-Quran. Inilah sebaik-baik bahan untuk dibaca Al-Quran Karim. Menandakan itulah akhlak yang mulia. Mudah-mudahan iman kita teguh, keyakinan kita menjadi kuat dan bertambah rindu kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya bawakan seperti biasa, kita ada program baru yang cukup bagus, iaitu program Kafar di Hijrah, yang mana hari ini subjek Al-Quran. Kita akan belajar surah Al-Baqarah. Akan belajar surah Al-Baqarah, iaitu ayat 1 hingga 5. InsyaAllah pada anak-anak, kita ingatkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan kita sekali pun boleh belajar dengan para asatizah yang akan insya-Allah sama-sama membantu, kerjasama daripada JAKIM yang Jawi, dan juga akan bantu untuk anak-anak kita walaupun di musim PKP ini mereka tetap mendapat ilmu pendidikan Al-Quran dan agama fardu ain dan sebagainya. Insya-Allah kita nak teruskan rancangan kita ini, My Quran Time, baca faham amal. Kita ambil sedikit ilmu tajwid. Hari ini praktikal huruf ikhfa pada huruf jim, nun ataupun tanwin bertemu dengan huruf jim. Okey, seperti biasa, satu kalimah dan dua kalimah, bagi nun mati dan tanwin dalam dua kalimah. Kalimah pertama iaitu nun bertemu dengan jim, perkataan anjaynakum. Okey, nun mati bertemu dengan jim. Jim di mana makhrajnya? Kita belajar makhraj dahulu, awal-awal dahulu. Jim berada di tengah lidah. Okey, jim berada di tengah lidah. So di sini sebelum huruf nun tu adalah huruf hamzah, a. Selepas daripada kita menyebut a, kita pindah makhraj kita pergi dekat pada huruf jim tanpa menekan, min ghairi dhaghtin, tanpa kita tekan terus jim. Sebab kalau kita tekan jim rapat jim tu, jadi nun tu macam idgham pula masuk dalam jim. Tak boleh. Dia nun itu masih kekal di gunnah pada hidung. Adapun makhrajnya disembunyikan di sisi huruf jim. Bunyi begini. Anjaynakum, anjaynakum. Contoh kedua dalam dua kalimah, wa man jahar. Daripada mim kita pindah kepada huruf makhraj dekat pada makhraj huruf jim. Kemudian habis saja suara gunnah itu, barulah kita menekan makhraj jim betul-betul. Wa man jahar. Kita panjangkan gunnah. Habis gunnah baru tekan jim. Mana kita letak nun tu di sisi, disembunyikan di sisi huruf jim. Contoh tanwin pula yang terakhir, sa'idan juruza. Sa'idan juruza. Sa'idan juruza. Itulah contoh nun mati bertemu dengan huruf jim yang merupakan huruf yang ketiga, contoh-contoh daripada huruf ikhfa yang ada 15, insya-Allah satu persatu. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Tirmizi mencerahkan kepada kita ikhfa nun bertemu dengan jim Ustaz ya. Pada hari ini kita ada 15. Jadi hari ini adalah siri yang ketiga lah daripada pembelajaran kita, ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki Ustaz ya. Izhar halqi. Jadi kadang-kadang dia terbalik tu ya. Tapi yang penting ni cara bacaannya betul Ustaz ya. Yang boleh faham, boleh bagi nama tu, itu tahap yang lebih tinggi sikit. Betul. Ya, dan betul tu barulah kita pergi kepada tahap-tahap lebih tinggi lagi kalau perlu untuk pelajaran-pelajaran berkaitan dengan bacaan ini. Jadi kita nak teruskan kepada dua ayat yang di hujung pada halaman 172, iaitu halaman 169 dan 170. Tadi Allah dah nyatakan tentang apa yang berlaku kepada Bani Israel. Jadi mereka ini dipecah-pecahkan ya, sehingga kan bila bercakap tentang apa, Allah menyatakan ada orang ataupun la yab'atsanna alaihim pada ayat 167 itu yasumuhum su al-azab. Salah satu yang terkenal adalah Hitler ya. Hitler di Jerman itu dia sampai nak
hapuskan terus kepada orang-orang Israel ataupun orang-orang Yahudi di Jerman itu sendiri. Jadi pelbagai orang yang dibangkitkan untuk menghapuskan, ya, kalau di Palestin itu Ustaz, ya, sampaikan orang Islam yang ada di Palestin itu, mereka bukannya nak pergi halau begitu sahaja, kan, tetapi dengan kehadiran orang Islam yang ramai, sampaikan kerajaan Israel itu sendiri dia terpaksa beri pengumuman sila lahirkan anak ramai-ramai. Sampai tahap begitu sekali kempen mereka. Kalau di China kena lahir 1 orang 2 orang je, lepas tu habis, kan. Di Israel mereka menggalakkan. Pasal apa? Pasal sebenarnya mereka cuba untuk nak menang, ya, tetapi sebenarnya Allah tetap juga menggunakan pelbagai cara untuk menghina mereka, kecuali apabila mereka itu memilih untuk menjadi salihun, menjadi orang yang baik. Orang yang baik sudah tentunya dia menjadi Islam, jadi tak payah lagi nak lawan kepada mana-mana individu yang ada di dunia yang pasti akan yasumuhum su'al azab, yang akan mengenakan azab kepada mereka. Jadi kita nak baca lagi apakah yang berlaku pada Bani Israel ini, pasal ini sebagai tanda mukjizat Al-Quran yang boleh kita lihat realiti sekarang. Kita tengok dan ambil pelajaran daripada ayat 169 dan 170. Silakan Ustaz. Okey, baik, jom terus kita membaca 2 ayat terakhir muka surat yang ke-172 ini. A'udzubillahi minasyaitanir فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 169 dan 170, ya. Ini apakah yang berlaku selepas daripada peristiwa Bani Israel itu. Allah kata fakhalafa, maka kami akan gantikan min ba'dihim, selepas itu khalfun, pengganti yang mewarisi kepada kitab apa? Kitab Taurat, ya. Ya'khuduna arad hadzal adna, ya. Apabila kita melihat pada sejarah bagaimana kitab Taurat itu terbakar ketika di Babylon, kemudian dikumpulkan balik oleh Uzair, dan kemudian orang-orang Yahudi ini bila dia kagum sangat pada seseorang tokoh, maksudnya dia sampai jadikan Uzair itu anak Allah pula. Ini yang cabaran masalah ni yang kita tidak mahu, ya. Kalau tuan-tuan bersama dengan ustaz ke ulama ke orang yang mencerahkan tuan-tuan dalam kehidupan, jangan mengkultuskan ataupun mensucikan orang itu, ya. Kita menghormati ustaz, kita menghormati ulama, tapi jangan sampai kita menyatakan dia ni kalau Yahudi itu sampai kata Uzair itu ibnullah, kan, sebagai anak kepada Allah. Dia mendewakan. Jangan buat begitu. Salah satu tandanya mendewakan ialah kalau dia silap-silap,
kalau dia betul-betul, tapi doakan. Doakan kepada ustaz, kepada orang-orang yang membawa pencerahan agama dalam hidup kita, itu lebih baik. Kerana apa? Kerana kalau tidak, kita akan kecewa apabila dia buat silap. Kalau saya buat silap ke ustaz ya, kalau kita buat silap nanti kecewa kalau siapa yang merasakan bahawa dialah segala-galanya. Betul. Kan. Yang baik-baik, alhamdulillah ya, ini penting saya ingatkan pada tuan-tuan, kerana Al-Quran ini adalah yang suci. Allah sahaja yang maha suci, subhanallah. Selain daripada itu ada kekurangan, ada kesilapan sebagai seorang manusia. Baik. Jadi apakah yang berlaku? Warithul kitab, ya, ada yang mendapat kitab, ya'khuduna arada hadzal adna. Apa yang berlaku kepada pengganti mereka, maksudnya generasi demi generasi yang membawa, yang mewarisi kitab Taurat, tapi dia tetap memilih daripada hadzal adna, arada hadzal adna. Apa maksudnya? Memilih dunia. Wa yaquluna sayughfaru lana, ya, dan dalam masa yang sama orang ini, maksudnya dia dapat Taurat dan dia kata tak apa, kalau saya pilih dunia ini pun saya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bila datang aradun mithluhu ya'khudhu, bila datang lagi dunia, maksudnya ada orang offer ustaz ya, orang tawarkan, boleh tak cakap perkara ini, jangan cakap perkara ini, pasal kalau awak cakap dalam Taurat ada cakap begini, nanti orang kena pasti saya ni salah. Jadi jangan cakap yang ini. Cakap yang ini saja, saya bayar awak RM1,000. Tuan-tuan sekalian, pelajaran daripada perkara ini apa? Kalau katakan ada cikgu-cikgu, ustaz, penceramah ke yang dipanggil oleh syarikat kata awak kena cakap yang ini sahaja. Ataupun ada daripada YB ke cakap awak cakap yang ini sahaja, awak jangan cakap yang ni pasal nanti saya kena kutuk, tak ada orang yang nak undi saya, contohnya. Yang itu sebenarnya pernah berlaku kepada Bani Israel, sampai sekarang masih berlaku, yang Allah ingin beri pengajaran orang-orang yang ada nilai agama, jangan jual agama. Jangan jual agama dengan mengambil apa yang diistilahkan sebagai arada hadzal adna, sesuatu yang rendah. Adna itu maksudnya sesuatu yang rendah, dunia. Ya, dunia daripada perkataan adna, iaitu rendah. Alam yukhad, mengapa, adakah belum diambil alaihi mitsaqul kitab, bukankah ya kami akan diberi, dan apa maksudnya, bukankah mereka sudah terikat perjanjian dalam kitab Taurat? Ya, kalau bagi kita zaman sekarang Quran, kita dah ada perjanjian, ustaz-ustaz saya ada perjanjian dengan Allah bahawa saya tak boleh meletakkan yang dunia itu lebih tinggi daripada mesej daripada Al-Quran. Alla yaqulu 'ala Allahi illa al-haqq wa darasu ma fi. Padahal dah belajar bersungguh-sungguh dah. Ya, ini tanggungjawab ini lebih beratnya pada orang macam saya lah ustaz ya, pada ustaz-ustaz yang belajar. Tuan-tuan hantar anak pergi belajar ke Mesir ke, hantar ke Jordan belajar kat UIA, belajar agama, ya, dah darasu ma fi, belajar Al-Quran, lagilah mempunyai tanggungjawab yang besar. Mengapa diberi highlight begini? Kerana antara yang merosakkan Bani Israel itu, selain daripada orang-orangnya buat perangai, itu satu hal, tetapi dia punya orang-orang kira ustaz dan ulama dia yang duduk senyap, ya, jadi kumpulan kedua, ya, dia tidak jadi mahu kumpulan ketiga yang kita dah lihat awal tadi, mengingatkan kepada kesalahan yang berlaku di kalangan pemimpin, di kalangan rakyat, apa sebagainya, dia tegur. Ya, jadi ini adalah pelajaran yang penting. Kerana apa? Kerana kita masih dalam surah Al-A'raf, bercerita tentang sejarah kita Bani Adam, ya, kita Nabi Adam dan Iblis. Iblis nakkan kita ini tak payah keluar Islam pun tak apa, kan? Tetapi jangan tinggal Quran pun tak apa, tapi senyap saja. Ya, jadi istilah apa ustaz ni? Syaitan bisu, ya. Okey. Senyap je, jangan tegur orang yang buat silap. Kerana apa? Nanti kena. Ya, tak boleh. Pasal apa? Pasal kalau kita buat begitu, tuan-tuan sekalian, apa yang jadi kepada umat Islam ialah dia akan berpecah, akan dihina, ya. Boleh saja mana-mana orang memanipulasikannya, dan di hujung itu Allah kata wadarul akhirah khairul lil ladina yattaqun. Ya, sebenarnya negeri akhirat itu adalah lebih baik bagi orang yang bertakwa. Mengapa kamu tak fikir? Kan, selama ni kamu dah guna akal, kamu belajar dalam Quran dah cakap begini perjanjiannya, mengapa?
Dan ini adalah perkara yang perlu kita beri perhatian kepada orang yang belajar Quran dan juga pada umum pun, ya, bila kita dah tahu sedikit perjanjian kita dalam Al-Quran ini, semua ini adalah perjanjian kita. Jangan main-main kerana dunia, ya, kerana saya ada kuasa sedikit, saya lepaskan sahaja disebabkan dapat duit dalam envelope, dalam sampul surat. Perkara itu perlu diberi perhatian kerana itu punca kepada kehancuran, ya, bagi sesuatu Bani Adam, ya, sama ada individu, keluarga ataupun masyarakat. Tetapi Allah memuji, ya, di hujung itu pada satu kumpulan apakah yang dibuat di kalangan Bani Israel yang perlu kita contohi pada ayat 170. Ustaz, sekali lagi kita melihat ayat tersebut. Ayat 170. Jom sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ. Sadaqallahul azim. Dan orang-orang yang berpegang teguh pada kitab serta melaksanakan solat akan diberi pahala. Sesungguhnya kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang musleh. Lebih tepat terjemahannya adalah orang yang musleh, bukannya soleh, ya. Dalam Quran Amazing ini, mungkin tuan-tuan yang pegang Quran Amazing ini baiki sikit kepada istilah yang ada di situ. Terjemahannya, muslihin adalah orang yang membaikkan, ya, mengajak kepada kebaikan, bukan sekadar dia baik seorang. Baik. Jadi apakah maksud daripada ayat 170 ini? Dan orang-orang yang yumassikun daripada perkataan masaka. Kalau kita puasa Ustaz, ada imsak, kan? Kita tahan diri kita pasal kita dah nak puasa dah, walaupun sedap makan apa Ustaz? Makan pagi-pagi biasa Ustaz makan apa Ramadan? Pagi, ya. Ha, Masya-Allah. masa sahur tu biasa. Kan? Mungkin tak bersiap lagi, lama lagi, ya. Tetapi insya-Allah, ya, Ramadan yang kita akan sambut nanti, kita ada imsak, ya, waktu kita tahan diri kita daripada makan pasal kita dah nak puasa. Maka orang yang tahan diri memang sedap untuk dia makan harta rasuah, makan daripada sumber-sumber yang pelbagai duit, kopi ke duit apalah namanya, tetapi kerana dia tahan, kerana puasa dia sanggup tahan daripada makanan yang halal, ya, maka kerana dia dapat tahan dirinya bil kitab, mengikut pada peraturan dalam kitab. Dalam Bani Israel ini kitabnya adalah Taurat dan pada waktu ini adalah Quran. Wa aqamus solah, mereka itu mendirikan solat. Inna la nudhi'u ajral muslihin, ya, Allah tidak akan mensia-siakan ganjaran bagi orang yang bukan sekadar soleh tetapi muslih, ya, iaitu orang yang pihak ketiga yang kita bincang tadi. Dia sentiasa nak membaiki, dia nak tengok pada masyarakat ini, negeri ini, negara ini menjadi negeri yang lebih baik. Jadi ada dua karakter, dua sifat yang disampaikan pada ayat 170 ini ada dalam kalangan orang Bani Israel, dan itu juga yang perlu kita ambil perhatian. Iaitu apa tuan-tuan? Bila kita dah belajar Al-Quran ini, kita imsak, ya, kita tahan diri kita, pegang betul-betul, ya, macam kita makan tadi tu, pegang betul-betul mulut, jangan lagi makan bubur lambuk ke apa, dah, ya. Kerana apa? Itu benda halal pun kita tahan kerana kita berpegang kepada Al-Quran, iaitu seruan untuk berpuasa. Apatah lagi bila tahu bahawa duit ini tak halal, duit ini halal, duit ini ataupun perkara ini tak boleh buat, ini boleh buat. Kita doakan, ya, kita adalah individu yang yumassiku nabil kitab wa aqamus solah, ya, hubungannya dengan kitab Al-Quran dan solat dijaga. Ada orang yang kitabnya dia jaga tak solat, ada orang yang solat tapi tidak berpegang kepada kitab. Cabaran bagi Bani Israel ialah mereka ini antara dua, ya. Kebanyakan yang beragama dia solat tak ada masalah, dia dirikan solat, tetapi dalam masa yang sama dia tidak berpegang kepada kitab yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah kata, kalau kita
cuba untuk membaikkan, bukan sekadar jadi baik seorang Ustaz, tuan-tuan ya, tetapi jadi lebih baik. Allah kata Allah tidak akan sia-siakan, lebih kurang beginilah Ustaz ya. Maksudnya kalau dekat tempat kerja tu, bila dia buat apa-apa kerja saja, setiap saat dapat RM2. Allah. Kan. Tapi kalau dia tak buat kerja membaikkan keadaan, dia tak dapat gaji. Ini perumpamaan kalau kita bercakap tentang Allah takkan sia-siakan. Setiap kali kita tegur anak kita bangun pagi kan, dah masa untuk kelas, dah masa untuk Quran time, Allah sedang membekalkan ajar, ganjaran pada tuan-tuan sekalian, dan inilah yang kita ingin sama-sama jadikan sebagai panduan kita. Membawa kepada situasi apakah gambaran besar pada halaman 172, kita saksikan, iaitu perbincangan tentang bagaimana ya kumpulan yang berbincang mengapa nak tegur pada orang lain ya, dan akhirnya apa yang berlaku kepada Bani Israel itu, ada yang kunu qiradatan khasiin ya, sebagai satu bencana, sebagai satu hukuman kerana melanggar perjanjian. Bersyukur kita pada zaman ini kita tak diberikan azab terus begitu, tetapi inilah yang kita perlu ambil perhatian, iaitu sentiasa berpegang kepada Al-Quran dan jangan biarkan perpecahan berlaku dalam umat ini dihina kerana Al-Quran ditinggalkan. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, sama-sama perhatikan. Yang pertama, beri peringatan dan cegah kemungkaran sebagai tanda serius untuk kita menyelamatkan siapa sebelum kita nak selamatkan orang lain, kerana nak selamatkan diri dan keluarga kita. Yang pertama. Yang kedua, sentiasa minta ampun kepada Allah biarpun ada azab yang akan melanda, kerana Allah sentiasa memberi peluang. Walaupun pada Bani Israel yang banyak buat perangai, Allah beri peluang. Pada kita juga Allah beri peluang, tapi jangan mempermainkan peluang tersebut. Yang ketiga, berjaga-jaga dengan ujian kebaikan dan keburukan dan segera kembali pada Allah dalam apa jua keadaan, kerana orang Yahudi diberi macam-macam, sebenarnya Allah masih lagi buka peluang, syaratnya sebelum nyawa ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat mencapai husnul khatimah bersama Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah kami berhimpun di tempat masing-masing, ya Allah semata-mata ingin kami belajar akan kitab suci kalam Al-Quranul Karim, ya Allah. Ya Allah, berkatilah pertemuan ini, ya Allah. Berkatilah majlis ilmu ini, ya Allah. Berkatilah sahabat-sahabat kami, ya Allah. Ya Allah, kurnialah kepada kami hati yang setiap kali bila mendengar ayat-ayat-Mu, hati kami jatuh cinta kepada ayat-ayat-Mu sehingga akhir hayat kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya dosa kami amat besar, ya Allah. Ya Allah, dosa kami amat banyak dan besar, ya Allah. Tiadalah siapa yang boleh mengampunkan dosa kami kecuali-Mu, ya Allah, Tuhan yang maha besar, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Kau pernah mengarahkan api menjadi sejuk dan selamat kepada Nabi Allah, Nabi-Mu Ibrahim alaihi salam, ya Allah. Ya Allah, kearahkanlah kepada wabak virus COVID-19 ini, ya Allah, berlalu pergi, ya Allah, sehingga tidak memudaratkan kami, ya Allah. Kami rindu dengan Ramadan yang bakal tiba, ya Allah. Ya Allah, kami rindu untuk beribadah di bulan Ramadan, ya Allah. Ya Allah, kami rindu untuk menyambut Ramadan dengan penuh kebaikan kali ini, ya Allah. Berikanlah kesempatan kepada kami untuk bertemunya, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi. Moga-moga Allah mengizinkan kita masuk ke bulan Ramadan dengan persediaan dengan Al-Quran yang kita baca ini. Inilah yang kita nak sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai platform kita menyebarkan lagi, tuan-tuan. Kita pelbagaikan lagi capaian kepada program Al-Quran ini dengan sumbangan tuan-tuan, dengan sokongan tuan-tuan. Kami amat menghargai kita bersama untuk memastikan kita menjadi kumpulan ketiga sebagaimana kita lihat dalam halaman 172. Kita bertemu pada jam 5, pada jam 10 dan 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas yang mendoakan tuan-tuan terus menjadi kumpulan ketiga yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. My Quran Time, baca faham aman, insya-Allah. Allahumma arhamna bil